dalam detik terakhir, countdown sebelum agenda vaksinasi mega nasional dijangkakan besok pada tanggal pukul 2.30 petang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menerima suntikan vaksin sebagai rakyat Malaysia yang pertama dan akan diberikan liputannya secara langsung. Assalamualaikum dan salam muhibah. Bersama saya, Syed Menawar. 1 jam kita akan merenung kepada isu dan juga agenda vaksinasi negara yang akan bermula besok. Dan untuk tujuan membincangkan ini, kita bawakan ke studio secara maya Yang Berhormat Khairi Jamaluddin bersama dengan saya, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, secara dalam talian. Saya ucapkan Assalamualaikum, YB, apa khabar? Salam Syed, khabar? Terima kasih. Ya, terima kasih kerana bersama kami dari rumah kabarnya. Tapi pastinya rakyat ternanti-nantikan, telah pun tular ketibaannya, siap dengan eskort. Itu semua telah pun disaksikan oleh rakyat Malaysia. Namun menjelang besok, ini adalah merupakan tempoh kira detik, jam-jam terakhir sebelum berlangsungnya penerimaan vaksin pertama oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi mungkin elok boleh kita kongsikan sedikit perkembangan yang mutakhir ini, YB? Ya, terima kasih Syed. Semuanya sekarang ini berada di landasan yang saya harap tepat. Kita sudah pun buat persiapan lebih awal daripada ini. Bukan saja untuk menerima vaksin yang telah sampai pada hari Ahad yang lepas, 312,000 dos vaksin Pfizer-BioNTech daripada kilangnya di Eropah, di Belgium telah tiba ke tanah air. Dan kita pun telah melaksanakan simulasi pada pagi tadi, saya dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham. Simulasi di sebuah pusat pemberian vaksin, seolah-olah kita pergi untuk menerima vaksin tersebut. Dan semua jurusuntik pun telah diberi latihan bagaimana nak mengendalikan vaksin, dan vaksin ini pun telah dihantar ke beberapa negeri, dan negeri-negeri lain akan terima dalam tempoh masa 2-3 hari lagi. Dan pada hujung minggu ini ataupun paling lewat minggu depan, di seluruh negara kita akan mula fasa pertama, iaitu suntikan vaksin kepada golongan barisan hadapan dalam sektor kesihatan dan juga sektor-sektor lain seperti sektor keselamatan. YB, bila membicarakan tentang besok pada pukul 2.30 petang ini, apakah berarti besok juga akan ada penerima vaksin selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Ya, besok di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya, selain daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin, kita juga akan melihat Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, juga akan menerima vaksin, disuntik dengan vaksin ini. Dan juga beberapa golongan barisan hadapan seperti doktor, jururawat dan juga pembantu-pembantu di hospital yang telah dikenal pasti akan turut terlibat bersama dengan Perdana Menteri. Dan ini adalah satu cara yang agak simbolik, sebab Perdana Menteri sendiri memilih untuk menerima vaksin pertama sebagai tanda keyakinan bahawa beliau yakin vaksin ini selamat, vaksin ini berkesan, dan orang ramai harus yakin dengan vaksin ini, iaitu vaksin yang selamat. Jadi selepas besok, apakah bererti proses vaksinasi nasional ini akan terus bersambung pada Khamis, Jumaat? Ataukah nanti seperti yang YB gambarkan bahawa menjelang hujung minggu hadapan ia akan bermula di peringkat nasional? Ia akan mula pada hari Khamis, hari Jumaat. Kita utamakan mereka yang akan jadi juru vaksin ataupun tukang suntik. Mereka sudah pasti mestilah diberikan vaksin dahulu sebab mereka terdedah dengan orang ramai. Selepas itu vaksin ataupun imunisasi ini akan bermula di seluruh negara, di negeri-negeri, seluruh negeri-negeri. Ada yang saya dengar Menteri Besar ataupun Ketua Menteri sendiri yang telah menawarkan diri untuk menjadi orang pertama di negeri masing-masing sama dengan Perdana Menteri, nak bagi keyakinan kepada orang ramai vaksin ini selamat, suntik saya dulu. Jadi janganlah risau tentang vaksin ini. Barangkali YB sendiri pun besok juga lah agaknya.
dalam acara simbolik itu? Saya bukan besok, saya mungkin bagi sedikit masa untuk yang lain menerima vaksin dulu. Saya minta Dr. Adham nombor 2 daripada Jemaah Menteri menerima vaksin sebab dia Menteri Kesihatan, sangat penting. Dan mungkin selepas itu giliran saya dan rakan-rakan yang lain. YB menggambarkan tadi 312,000 dos sudah sampai dan kita faham setengah vaksin itu mewakili ataupun harus menerima 2 suntikan 2 dos ya. Dan kita tahu jumlah yang perlu kita sasarkan ini besar. Bererti kalau kita merujuk kepada penjadualan vaksinasi kita bermula besok 2.30 petang, fasa pertama ini sahaja bila dijangkakan penjadualan kesudahannya? Ya, fasa pertama ini kita harap kita dapat selesaikan pada bulan April. Dan ini melibatkan lebih kurang 500,000 lebih barisan hadapan. Jadi kena kali 2 lah sebab vaksin ni kena suntik 2 kali, ada 2 dos. Penjadualan penghantaran vaksin Pfizer BioNTech ini memang dalam suku tahun pertama kita akan terima 1 juta dos, iaitu cukup untuk 500,000. Jadi dari segi penjadualan untuk fasa pertama ini saya percaya ia menepati apa yang kita telah rancang untuk kita memastikan bahawa golongan barisan hadapan ini dapat diberikan vaksin. Ada julat masa, kita masih bercakap tentang jadual ini YB, ada yang menganggarkan bahawa untuk menyelesaikan semua ketiga-tiga fasa ini mungkin melibatkan jadual sampai kepada suku pertama tahun hadapan dan ada kemungkinan ia boleh disegerakan bergantung kepada kapasiti dan upaya melihat perkembangan vaksinasi ini. Boleh YB jelaskan sedikit apa faktor yang boleh menyegerakan, kerana ramai yang menganggap bahawa tak apa, saya fasa 3 lambat lagi. Nasihat sikit YB. Dari segi kadar vaksinasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, saya yakin kita dapat selesaikannya pada sebelum akhir tahun ini, walaupun kita letakkan Februari tahun depan sebagai tarikh tamat program imunisasi ini. Tapi saya yakin dengan kecekapan dan juga profesionalisme KKM mereka dapat selesai, terutamanya kalau di fasa 3 kita menubuhkan pusat-pusat vaksinasi mega seperti di dalam stadium, di dalam pusat persidangan dan sebagainya yang kita melihat di negara-negara luar yang mana dapat selesai suntikan terhadap ribuan orang setiap hari dan bukannya pusat-pusat kecil di klinik kesihatan. Tetapi apa yang masih lagi menjadi tanda tanya adalah sama ada kita akan terima vaksin mengikut jadual. Kita dah menandatangani perjanjian ataupun kontrak dengan beberapa syarikat, Pfizer dan juga syarikat-syarikat lain, tetapi kita masih lagi bergantung kepada kapasiti kilang pembuatan mereka yang berada di luar negara. Kalau mereka menepati perjanjian ataupun kontrak, saya percaya dan yakin kita dapat selesai sebelum akhir tahun ini. Satu lagi faktor adalah kelulusan regulatory, iaitu kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada agensi farmaceutical yang dia mesti uji maklumat dan juga data yang datang daripada pengeluar vaksin dan mereka mestilah berpuas hati bahawa maklumat yang disampaikan itu berdasarkan kepada uji kaji yang dijalankan di luar negara adalah maklumat yang menunjukkan bahawa vaksin itu selamat dan berkesan. Barulah NPRA memberi kelulusan kepada vaksin tersebut. Jadi kita ada 4 lagi vaksin daripada pengeluar lain selain daripada Pfizer, iaitu Sinovac, AstraZeneca, Gamaleya daripada Rusia dan CanSino yang masih lagi sedang dinilai oleh NPRA. Kalau NPRA bagi kelulusan, vaksin ini selamat, vaksin ini berkesan, tambahlah bekalan kita untuk kita percepatkan proses imunisasi ini. Sementara YB sedang menjelaskan tentang fungsi NPRA ini, apakala mereka menilai kualiti merit bagi setiap batch vaksin yang sampai itu? Apakah kalau timbul masalah, keseluruhan batch penghantaran itu akan ditolak atau bagaimana proseduralnya? Ya, penelitian bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA sangat teliti. Dia bukan hanya melihat kepada maklumat yang dihantar oleh syarikat pengeluar vaksin, tetapi dia melihat kepada kualiti penghantaran itu sendiri. Apa yang dipanggil sebagai lot release inspection. Dia akan tengok kepada setiap
penghantaran dan dia akan pastikan bahawa penghantaran itu sempurna dan tidak ada kecacatan terhadap botol ataupun berbuli vaksin ataupun apa-apa yang dihantar oleh syarikat vaksin daripada luar negara. Okey. Jadi ini menjelaskan sekaligus apa yang tular ketibaan vaksin itu. Ketibaan yang pertama itu diiringi dengan begitu ketat sekali. Apakah itu sebahagian daripada prosedurnya untuk memastikan keselamatan? Itu prosedur tambahan. Mungkin ada yang kata agak over dramatic, tetapi ini adalah vaksin hidup dan mati menentang pandemik COVID-19. Jadi kita memberi segala persiapan yang terbaik untuk vaksin ini. Vaksin ini adalah benda yang sangat-sangat berharga bagi rakyat Malaysia. Kita tidak mahu ada kemalangan, ada apa-apa masalah di jalan raya ataupun ada sekumpulan anti-vax yang serang lori ini dan sebagainya. Itu segala kemungkinan sudah dipertimbangkan YB ya. YB menyebutkan tadi soal pusat vaksinasi mega ini. Gambarannya itu hanya akan dibina dan diguna pakai menjelang fasa ketiga. Apakah saya memahaminya dengan betul? Ya, untuk pusat vaksinasi mega ini, iaitu di kawasan perkarangan stadium, di pusat-pusat persidangan convention center dan sebagainya, ini kita sasarkan untuk fasa 3, iaitu fasa orang ramai. Dua sebab. Yang pertama, itu adalah fasa yang terbesar dalam ketiga-tiga fasa. Yang kedua, itulah juga masa penjadualan penghantaran vaksin yang paling banyak. Ya. Kalau kita melihat hari ini dia ratusan ribu saja. Tapi menjelang pertengahan tahun ini apabila kita mula fasa ketiga, penjadualan penghantaran vaksin kita adalah jutaan vaksin akan sampai. Sebab itu kita memerlukan tempat ataupun pusat pemberian vaksin yang besar untuk kita selesaikan pemberian vaksin dan tak perlu kita simpan vaksin ini di pusat simpanan vaksin. Sebab yang penting kita suntik vaksin ini, bukannya kita simpan. Ya. Baik. YB, saya juga ingin mengundang audiens kita memanfaatkan ruang di Berita RTM Facebook Live untuk bertanyakan soalan atau kemusykilan kepada YB dalam kesempatan ini sehingga menjelang pukul 10 nanti. Kita masih berbaki 40 minit untuk berbicara tentang ini. YB, kita bercakap soal fasa 1 ini, golongan frontliners. Saya memanggil mereka ini sebagai Bardan, Barisan Hadapan. Dan sebelum ini kita banyak merujuk kepada Barisan Hadapan. Frontliners ini adalah kepada petugas kesihatan dan juga mungkin keselamatan. Tetapi ada saja di sepanjang perkembangan mutakhir ini pihak yang menganggap bahawa sama pentingnya golongan Bardan ini, frontliners ini turut melibatkan guru, media. Bahkan ada yang mengatakan, ahli-ahli yang berhormat ini perlu awal ke atau perlu berkorban kemudian? Itu pun ada pandangan yang terbelah. Saya nak beri ruang ini untuk YB menjelaskan tentang siapa yang qualify, yang didefinisikan sebagai Barisan Hadapan ini. Baik, daripada Barisan Hadapan ini, kita telah kenal pasti bahawa sebahagian besar terdiri daripada sektor kesihatan, ya, bukan saja doktor tetapi jururawat, para farmasi, kaki tangan, perkhidmatan sokongan di hospital, di klinik dan juga di sektor swasta. Jadi sebahagian besar daripada Barisan Hadapan ataupun Bardan ini adalah sektor swasta. Selepas itu adalah daripada sektor-sektor perkhidmatan yang diperlukan sewaktu menjalankan PKP dan sebagainya. Ini termasuklah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Rela, Angkatan Pertahanan Awam, bomba dan penyelamat, termasuk juga immigration dan penjara. Dan kategori yang ketiga adalah pegawai-pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebab mereka pergi rumah ke rumah menghantar barang-barang perlu kepada rakyat sewaktu PKP. Namun demikian, baru-baru ini Jawatankuasa Khas Akses Vaksin COVID-19 yang dipengerusikan oleh Dr. Adham dan saya telah menerima banyak permintaan rayuan daripada golongan-golongan yang berbeza-beza untuk meminta supaya mereka turut disertai dan disenaraikan di dalam fasa pertama. Daripada kumpulan-kumpulan yang kita terima, kita sudah setuju untuk mendahulukan sektor pendidikan, iaitu guru-guru sekolah. Dan ini disebabkan pertama,
sesi persekolahan akan buka tidak lama lagi pada bulan Mac. Namun demikian, buat masa ini kita tidak cukup bekalan untuk semua guru. Jadi saya telah bincang dengan Datuk Dr. Razi Jidin, iaitu Menteri Pendidikan, dan kita dahulukan dulu 55,539 guru yang dikategorikan berisiko tinggi kerana ada penyakit komorbiditi, ada penyakit kronik seperti sakit jantung, hipertensi, kencing manis dan sebagainya. Jadi kita akan utamakan 55,000 guru ini, dan sekiranya kita dapat bekalan tambahan dalam suku tahun pertama ini, saya akan usahakan supaya lebih ramai lagi guru dapat dimasukkan dalam senarai fasa pertama. Untuk media kita sedang timbangkan, mungkin bukan semua, tetapi saya melihat dari segi penilaian risiko, wartawan terutamanya juru gambar, apabila ada program-program yang melibatkan ahli-ahli politik dan sebagainya, mereka susah untuk mereka mengamalkan penjarakan fizikal. Bukan salah mereka, sebab mereka terpaksa rakam. Jadi saya akan melihat apa yang dapat kita buat untuk golongan media. Bagi golongan politik pula, ada dua pertimbangan di sini. Pertama adalah dari sudut penilaian risiko, sama ada orang politik ini berisiko tinggi, dan jawatan kuasa dapati bahawa orang politik ataupun wakil rakyat adalah tergolong dalam golongan risiko tinggi, disebabkan walaupun Dewan tidak bersidang, tetapi mereka sentiasa berada di lapangan, pergi rumah ke rumah, jumpa dengan orang ramai, hantar bantuan dan sebagainya, dan mereka berisiko bukan hanya untuk dapat jangkitan tetapi untuk menjangkiti orang lain. Sebab itu yang pertama, wakil rakyat disenaraikan. Yang kedua, wakil rakyat juga disenaraikan atas sebab keyakinan vaksin. Ramai orang yang mengatakan bahawa sebelum saya menerima vaksin ini, saya nak melihat orang politik disuntik dulu. Kalau dia selamat, bolehlah saya pertimbangkan nak terima vaksin ke tidak. Jadi dua sebab ini kita dahulukan wakil rakyat. Tetapi wakil rakyat mungkin kita akan mula suntikan pada bulan 3 nanti, tidak serta-merta. Ya, kita tahu ada lelucon, jok yang tular. Bagi pada orang politik dulu, kalau selamat bagus, kalau tak selamat negara bagus. Bergurau saja dengan YB. Kita berehat dahulu YB, menantikan soalan-soalan daripada audiens kita, juga boleh memanfaatkan berita RTM, dan jangan lupa kita bersama Yang Berhormat KJ membicarakan tentang vaksinasi besok bermula 2.30 petang. Saya Shalin Zulkifli. Disebabkan pandemik COVID-19, saya tidak lagi bersukan bersama anak-anak saya di luar rumah. Tapi saya dengar tidak lama lagi kita akan mendapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Nasihat saya, janganlah percaya kepada berita palsu. Dengarlah saranan pakar kesihatan anda. Vaksin bukan sahaja penting untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang yang kita sayangi. Lindung diri, lindung semua. Ya, anda sedang menyaksikan Bicara Naratif pada malam ini. Saya menemani Yang Berhormat KJ secara dalam talian, memandangkan besok dan sudah tentunya pada malam ini ada tempoh yang penting. Tempoh kira detik sebelum menjelangnya program vaksinasi nasional. Yang pertama penerimanya adalah Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri 2.30 petang besok insya-Allah. Dan selama sekitar 20 minit yang berlalu kita sudah mula membicarakan tentang siapakah Bardan. Tetapi ada soalan ini saya bangkitkan dulu YB. Di Facebook Claire Lai dia bertanya ni, untuk dentist ini fasa yang mana? Apakah bererti kita mengatakan petugas perubatan itu termasuk semua melibatkan dentist? Claire Lai bertanya di Facebook. Ya, kita juga bercadang untuk melibatkan para dentist dalam fasa pertama. Okey, berarti mereka juga tergolong di dalam fasa itu ya. Wabi, kita banyak bercakap soal herd immunity ini untuk mencapai immunity kelompok ini. Sebelum ini YB ada membuat kenyataan tentang sasaran jumlah suntikan harian. Apakah jumlah yang telah diwar-warkan, yang telah dimaklumkan itu masih kekal sebegitu ataupun ada pertimbangan baru untuk mencapai herd immunity? Ya, kalau sekiranya kita
mensasarkan untuk selesaikan program imunisasi ini sebelum akhir tahun ini. Di kemuncak program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kita mestilah mencapai sehingga 150,000 suntikan setiap hari. Okey. Dengan kadar tersebut barulah kita akan mencapai 70 hingga 80% daripada penduduk Malaysia, di mana peratusan itu dipercayai buat masa ini, walaupun kita belum lagi ada maklumat yang muktamad daripada negara-negara lain, tetapi sasaran kita apabila kita mencapai dalam 70-80%, barulah kita mencapai apa yang dikenali sebagai imuniti kelompok. Dengan bahasa mudah, imuniti kelompok ini dah cukup ramai orang menerima vaksin. Kalau kita menerima vaksin ini, bahasa mudahnya adalah vaksin mengajar badan kita untuk melawan COVID. Jadi bila seramai mungkin orang dalam satu negara dah ada vaksin yang mengajar badan dia untuk lawan COVID, maka virus itu tidak boleh lagi menjangkiti orang lain sebab cukup ramai orang dah ada sistem ketahanan itu. Dalam keadaan tersebut kita istilahkan sebagai immunity kelompok, di mana penyakit ini walaupun masih lagi ada, virus ini masih lagi wujud, tetapi dia tidak dengan mudah boleh menjangkiti orang. Adakah itu bermakna sasaran 150,000 suntikan sehari itu akan dilaksanakan hanya di dalam fasa ketiga? Ya, saya jangkakan itu adalah di fasa kemuncak ataupun peringkat kemuncak, iaitu fasa ketiga nanti. Sebab fasa kedua masih lagi mensasarkan golongan-golongan tertentu dan bukan dibuka kepada orang ramai. YB menyebutkan di awal tadi ada sahaja permintaan dari pelbagai sektor ekonomi agar dimasukkan dalam fasa-fasa tertentu. Kita berbicara tadi tentang guru, tentang media. Baharin Baharom menyatakan di Facebook, dia kata kami petugas di terminal penumpang feri saban hari menerima hampir 20,000 pengunjung. Apakah petugas di terminal darat, laut dan udara diberi keutamaan dalam fasa kedua misalnya? Diletakkan tanda soal. Petugas. Saya terima permintaan daripada Menteri Pengangkutan sewaktu mesyuarat Jemaah Menteri untuk sektor pengangkutan juga dimasukkan dalam fasa yang awal, kalau tidak fasa 1, fasa 2. Ini melibatkan bukan hanya pengendali feri, tetapi juga mereka yang terlibat dalam sektor penerbangan, iaitu kru kapal terbang dan juga mereka yang kerja di lapangan terbang, dan juga sektor pengkapalan, sebab mereka kru kapal ini mereka tak dapat nak melaksanakan penjarakan fizikal. Ini pula permintaan daripada pengendali feri. Jadi semua permintaan ini kita akan pertimbangkan di Jawatankuasa Jaminan Akses dan kita akan buat penilaian risiko. Pada fasa kedua, InsyaAllah kalau ada lebih bekalan vaksin yang melebihi sasaran kita, iaitu untuk warga MAS dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik dan juga golongan OKU, sudah pasti kita boleh mendahulukan beberapa kumpulan yang berisiko ini. Sementara Yang Berhormat menjawab tentang ini, Keng Chia Ho juga mewakili mungkin pemandu teksi dan e-hailing, menyebutkan soal bolehkah masuk dalam kategori kedua. Saya kira terjawab sekaligus. Tetapi apakah sektor-sektor ini bila mereka menyuarakan permintaan mereka melalui wahananya apa? Menteri yang terbabit atau bagaimana? Ya, semua telah menghantar email kepada saya ataupun telah menghantar surat kepada saya dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi semua permintaan ini kita kumpulkan dan kita ada jawatankuasa yang boleh buat penilaian risiko. Setakat hari ini, kumpulan yang telah pun kita setuju untuk dimasukkan dalam fasa pertama adalah yang saya sebutkan tadi, para guru yang ada penyakit kronik. Yang lain masih lagi dalam status pertimbangan, bergantung kepada bekalan vaksin. Jadi saya pun kena jelaskan kepada semua kumpulan, saya faham. Dan kalau boleh saya nak mendahulukan seramai mungkin kumpulan yang berisiko tinggi. Tetapi kekangan yang saya hadapi sekarang ini adalah bekalan vaksin. Kalau NPRA dapat meluluskan lebih banyak lagi vaksin, maka lebih banyaklah pilihan kita untuk kita melibatkan kumpulan-kumpulan yang membuat rayuan ini. Ya.
YB, kalau kita ingat antara polemik yang menghangat adalah soal perlu tidak perlu mendaftar. Apa kaedahnya? Faisal Muhammad mengatakan bahawa dia sudah dapat notifikasi di dalam MySejahtera. Jadi penggunaan MySejahtera ini harus kita jelaskan juga, kerana ada juga polemik yang mengatakan kalau menggunakan MySejahtera untuk penerima vaksin yang tidak ada akses digital, bagaimana pula? Kita ada 5 kaedah pendaftaran. Satunya adalah MySejahtera dan kita akan buat pengumuman berkenaan dengan MySejahtera esok. Okay. Yang kedua adalah melalui sesawang www.vaccinecovid.gov.by. Itu kita akan lancarkan pada bulan 3. Kaedah yang ketiga adalah melalui satu hotline, melalui call center yang akan kita umumkan tidak lama lagi nanti. Bagi mereka yang tidak ada akses kepada apa-apa peranti digital, ada 2 kaedah lagi. Yang pertama, kaedah yang keempat adalah untuk pergi daftar di klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan. Ya, akan ada satu kaunter pendaftaran untuk mereka yang tidak ada peranti, yang mereka boleh pergi ke klinik kesihatan daerah, klinik kesihatan desa ataupun di hospital daerah mereka untuk buat pendaftaran, dan juga di hospital swasta. Kaedah yang kelima adalah untuk mereka yang mungkin betul-betul di pedalaman, yang di kawasan yang terpencil. Ini kita akan mewujudkan unit mobile yang akan masuk ke kawasan-kawasan pedalaman, ya, di kawasan-kawasan luar bandar. Dan kalau perlu kita akan ketuk pintu. Kita akan pergi rumah ke rumah bersama dengan pemimpin masyarakat, bersama dengan ketua-ketua kampung, bersama dengan wakil-wakil rakyat untuk kita dapatkan nama mereka. Sudah pasti kita pun tahu di kampung-kampung masing-masing ada warga emas yang mungkin tidak ada apa cara langsung untuk menghubungi dunia luar, melainkan berjumpa face to face. Jadi kita akan aktifkan seluruh kerajaan, malah seluruh masyarakat, whole of society, untuk kita daftarkan mereka. Jadi ini 5 kaedah pendaftaran yang saya rasa adil kepada semua dan tidak akan meninggalkan mereka yang tidak ada peranti digital. YB, oleh kerana kita ada 5 kaedah ini, bagaimana nanti saringannya untuk mengelak pertindanan pendaftaran? Ini akan YB tangani selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesian anda bersama Yang Berhormat KJ. Tiga faktor yang menjadi paling penting dari segi penerimaan vaksin itu. Pertama, dari segi efekasi, keberkesanan. Jadi vaksin itu mestilah berkesan. Kita tak mau beli ataupun jab cucuk rakyat kita sesuatu yang tidak berkesan. Yang kedua, dari segi selamat. Vaksin itu mesti selamat. Kita tidak mahu vaksin yang dikenakan kepada rakyat menyebabkan berlaku kesan sampingan yang serius. Semua orang tahu dari segi apa-apa mana-mana proses vaksinasi dia ada kesan sampingannya. Yang kita tidak mahu adalah kesan sampingan yang memudaratkan, mengancam keselamatan nyawa dan kesihatan jangka panjang rakyat kita sendiri. Jadi faktor utama dari segi keselamatan. Maknanya dari segi kalau ada pun kesan sampingan dia tidak memudaratkan. Dan yang ketiga adalah dari segi stability. Ia perlu stabil. Kita tak mahu vaksin itu masa kita beli dia tetapi oleh kerana masalah handling dan sebagainya dia tak lama kemudian dia hilang keberkesanannya, dia mesti boleh bertahan untuk tempoh masa yang lama. Ya, saya menemani secara maya Menteri Penyelaras bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, dan kita tahu nampaknya YB banyak soalan yang dikemukakan di Facebook, sebahagiannya mungkin telah ditangani oleh YB. Claire Lai tadi juga ada soalan susulannya, namun saya kira sekaligus telah pun YB jawab. Tadi saya gantung satu soalan apabila YB membicarakan tentang 5 option pendaftaran ini, bagaimana proses saringannya sekiranya berlaku pertindanan pendaftaran?
Jadi semua kaedah pendaftaran ini akan dimasukkan ke dalam pengkalan maklumat ataupun database pusat di mana segala maklumat akan kita saring semula supaya tidak ada pendaftaran yang bertindih. Jadi kalau ada nama dan IC yang sama, sudah pasti kita akan memurnikan senarai tersebut. Wabi, kita juga tahu bahawa di dalam konteks pemberian vaksin ini, kita ada option vaksin yang YB sebutkan tadi, 4, 5. Apakah mungkin bertambah atau tidak? Saya kira itu keputusannya pada peringkat YB selaku Menteri Penyelarasnya. Namun begitu keberkesanan setiap satu vaksin ini juga berbeza-beza. Dan timbul perdebatannya apakah rakyat boleh memilih dan juga bagaimana keputusan untuk menentukan siapa dapat vaksin yang mana. Pertama sekali perlu saya tegaskan bahawa setiap vaksin yang didaftar dan diluluskan oleh NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, adalah vaksin yang diuji selamat dan berkesan dan boleh digunakan di Malaysia. Jadi rakyat Malaysia tidak perlu khawatir, ya. Walaupun vaksin ini ada maklumat keberkesanan yang berbeza-beza, saya yakin bahawa NPRA hanya akan meluluskan vaksin yang berkesan dan selamat untuk digunakan di Malaysia. Yang kedua, paras keberkesanan yang telah pun diletakkan oleh Badan Kesihatan Dunia ataupun World Health Organization WHO adalah 50% tahap keberkesanan. Semua vaksin yang telah pun kita beli ataupun ada perjanjian melepasi paras itu, termasuklah vaksin Sinovac, ya, walaupun tahap keberkesanan di uji kaji Brazil agak pada 50% lebih, tetapi di Turki 90% lebih. Ini disebabkan profil sukarelawan yang terlibat dalam uji kaji di Brazil berbeza dengan ujian-ujian vaksin lain. Di Brazil mereka bagi kepada barisan hadapan ataupun barpan yang disebutkan tadi, dan golongan ini memang berisiko tinggi untuk dijangkiti dengan COVID. Tetapi untuk Sinovac, ia berjaya melindungi mereka pada paras 90% daripada kesan-kesan terburuk COVID, ya. Ini jadi isulah ramai yang tanya berkenaan dengan tahap keberkesanan. Jadi yang penting adalah NPRA hanya akan lulus apabila mereka berpuas hati bahawa vaksin itu selamat, berkesan dan melepasi paras yang diletakkan oleh WHO. Yang kedua, kita tak dapat nak pilih, sebab kalau kita bagi pilihan kepada rakyat memilih vaksin mereka, ini akan memberi satu kerumitan kepada sistem logistik, ya. Bayangkan vaksin ini bukan sampai sekali, dia sampai setiap minggu akan sampai. Dan kalau kita bagi menu kepada orang ramai untuk memilih, dan orang ramai pun duduk di seluruh negara, agak susah untuk kita agihkan vaksin itu berdasarkan kepada pilihan penerima. Yang kedua, vaksin-vaksin ini ada nilai ataupun ciri-ciri penyimpanan yang berbeza-beza. Contohnya Pfizer mestilah disimpan dalam peti sejuk, yang mana peti sejuk itu pada suhu -70 darjah Celsius. Jadi kita kena simpan vaksin Pfizer ini di pusat-pusat simpanan vaksin 54 tempat yang ada peti sejuk tersebut. Untuk AstraZeneca vaksin, dia boleh disimpan pada suhu yang lebih biasa. Itu mungkin kita hantar kepada kawasan-kawasan yang tidak ada kemudahan peti sejuk ultra low temperature freezer. Untuk vaksin CanSino dan Johnson & Johnson pula, ini adalah vaksin yang lain yang kita nak beli. Ini adalah vaksin 1 dos. Mungkin vaksin ini kita akan bagi kepada kawasan pedalaman ataupun pekerja-pekerja asing supaya mereka tak perlu keluar sampai 2 kali. Jadi itu perancangan kerajaan. Tetapi kalau kita bagi pilihan, ia akan menimbulkan masalah logistik yang besar. Jadi saya nak rumuskan sekali lagi bahawa NPRA, Kementerian Kesihatan, jawatan kuasa di bawah saya dan Dr. Adham tidak akan memberi vaksin dan meluluskan vaksin yang tidak selamat untuk rakyat Malaysia. Jadi pergi mana-mana pun, kalau dapat apa saja jenama vaksin, saya harap anda akan terima vaksin tersebut. Okey. Jadi option yang dimiliki oleh rakyat yang bersetuju untuk divaksinasikan hanyalah lokasi di mana mereka akan disuntik.
Selebihnya ia ditentukan oleh pihak dan juga sistem yang ada. Cuma tadi YB ada menyebutkan sedikit, saya kira elok kita berikan sedikit penjelasan tentang ada vaksin yang 2 dos, ada yang 1 dos. Jadi mereka yang menerima 1 dos berarti 1 suntikan dan beres, dan dos yang kedua itu pula bagaimana dari segi tata cara kawalan dan juga pendaftarannya, YB? Ya, bagi vaksin yang kita beli ini, ada tempoh antara 2 dos yang berbeza-beza. Okey. Jadi sebagai contoh, vaksin Pfizer, tempoh antara 2 dos adalah 21 hari. Ya. Jadi 3 minggu selepas kita terima dos yang pertama, kita kena terima dos yang kedua. Okey. Untuk vaksin AstraZeneca sebagai contoh, ia adalah 28 hari. Jadi selepas 28 hari, kita kena pergi balik untuk terima dos yang kedua. Okey. Sangat penting untuk kita menepati temu janji yang diberi oleh sistem kesihatan kita, ya. Jangan kita lewat 1-2 hari, sebab memang syarikat vaksin ini dah uji vaksin mereka dan mereka tahu bahawa Pfizer ini secara optimumnya mestilah disuntik dos yang kedua 21 hari selepas dos yang pertama. Ya. Bagi vaksin yang 1 dos ini, kita buat masa ini hanya ada satu perjanjian dengan syarikat Cina CanSino. Ya. Kementerian Kesihatan, dan kita bercadang untuk beli juga daripada Johnson & Johnson, syarikat Amerika Syarikat, yang menyediakan vaksin 1 dos ini. Tetapi jumlahnya tidaklah banyak sangat, sebab itu mungkin kita gunakan untuk kawasan pedalaman yang mana susah untuk mereka keluar ataupun masuk 2 kali sampai 2 kali. Ya. Meskipun YB tidak menyebutnya, saya menjangkakan bahawa untuk dos kedua maka semua penerima vaksin haruslah pergi ke lokasi yang sama. Kita cadangkan tempat vaksinasi itu adalah sama. Okey. Kerana jika tidak, dia akan memberi satu beban logistik yang berbeza pula. Berkait tentang ini, YB, ada satu soalan yang kerap kali ditanyakan. Saya harus angkat dan ungkit semula untuk YB jelaskan, ya. Akilah Azman bertanyakan sekiranya ada pihak yang ingin mendapatkan bekalan vaksin ini dengan membelinya bagi warga kerja termasuk keluarga dan komuniti setempat. Komen YB, bolehkah? Buat masa ini kita tidak ada pasaran swasta untuk vaksin. Semua vaksin yang ada setakat ini dan sedang dinilai oleh NPRA adalah vaksin yang telah pun diperolehi oleh Kerajaan Persekutuan bagi pihak rakyat Malaysia. Dia ada 2 sebab. Satu, bekalan. Memang tidak ada syarikat sekarang ini yang menawarkan vaksin mereka kepada pembeli swasta. Pfizer, AstraZeneca, semua jual hanya kepada kerajaan sahaja, kepada kerajaan negara-negara sahaja. Yang kedua, dari segi kelulusan regulatory, bukan mudah untuk kita bawa vaksin ini masuk. Katalah kita nak jadi ejen kepada pembekal vaksin yang mana ada bekalan, ia mesti melalui NPRA juga, yang mana setakat ini tidak ada apa-apa permohonan daripada sektor swasta untuk mendapat kelulusan NPRA. Jadi buat masa ini vaksin hanya diberi kepada kerajaan dan akan diagihkan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan sepatutnya pun, Syed, sebab ini adalah darurat pandemik. Kita tidak boleh ada mereka yang boleh beli vaksin dan potong queue, seolah-olah vaksin ini boleh diberikan dengan cepat kepada mereka yang berada dan mereka yang tidak ada kemampuan kena tunggu di belakang queue. Saya percaya vaksin ini adalah dalam istilah ekonomi public good, satu kemudahan awam yang perlu diberikan secara saksama kepada seluruh penduduk di Malaysia. YB, debat berkait tentang perlu tidaknya diberikan vaksin kepada warga asing secara percuma ini nampaknya semakin mereda. Saya kira rakyat mungkin semakin faham. Namun begitu, isu yang berbangkit adalah kepada warga asing yang tidak punya dokumen yang sah ini. Dalam konteks pendaftaran, susulan, kawalannya. YB akan jawab selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesian anda. Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi.
Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Hampir 12 bulan kita lalui pandemik ini. Sudah pasti Yang Tuan Agong telah meneliti, menghalusi dan juga melihat bahawa bila tidak ada satu perubahan besar, sudah pasti satu keputusan drastik perlu diambil dengan pemasyuran darurat. Bermakna di bawah darurat, kita lihat bahawa ini mungkin dianggap sebagai satu elemen bersifat patriotisme untuk untuk pertahankan nilai kenegaraan dan juga memastikan bahawa apa saja yang telah menyekat, yang menjadi penghalang kepada perubahan pembaruan yang segera boleh dilakukan, dapat dilakukan di bawah darurat ini. Kita harus akur. Barangkali inilah merupakan mekanisme ataupun pendekatan yang mampu untuk melandaikan kedudukan ekonomi dan juga memastikan bahawa tahap kesihatan berubah dan dalam kedudukan yang sama, suhu politik dapat diredakan. Bermakna mana-mana pihak sekalipun harus boleh digambling bersama ke arah memastikan bahawa perubahan barangkali dari sudut sistem penyampaian tadi, bagaimana kita dapat kurangkan kerenah birokrasi, bagaimana kita dapat memastikan bahawa undang-undang yang mahu diletakkan bawah ordinan ini mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Ya, saya menemani Sara Maya, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Saya gantung satu soalan tadi berkait tentang penerima vaksin dalam kalangan warga asing yang tidak punya dokumen yang sah. Jadi bagaimana kawalan, pendaftaran dan susulannya akan dibuat? YB. Pertamanya saya nak jelaskan kenapa kita melibatkan warga asing, termasuklah warga asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Ini atas prinsip tidak ada yang selamat sehingga semua selamat. Ya, kita lindung diri kita untuk lindung semua orang. Kalau kita hanya memberi vaksin kepada rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia sajalah yang mempunyai kebolehan dalam badan mereka untuk lawan COVID-19 ini, kita masih lagi terdedah kepada jangkitan daripada warga negara asing yang tidak dapat vaksin. Jadi untuk kita melindungi semua mesti dapat vaksin. Itu logik dia. Sebab itu kita menawarkan secara percuma. Kerana kalau dia perlu bayar, itu adalah satu penghalang kepada mereka untuk mendapatkan vaksin. Kita nak memudahkan proses untuk mereka dapatkan vaksin. Untuk mereka warga negara asing yang tidak ada dokumen sah, lagilah kita nak memberi vaksin kepada mereka sebab mereka ini biasanya tidak dapat ditangkap dalam sistem rasmi kita. Kita tidak tahu mereka berada di mana. Jadi mereka mempunyai risiko untuk menjangkiti kita ataupun dijangkiti. Sebab itu kita umumkan bahawa warga negara asing yang tidak ada dokumen boleh tampil tanpa mereka rasa takut akan ditangkap untuk menerima vaksin. Kita akan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa, dengan kedutaan-kedutaan asing dan juga dengan NGO-NGO yang biasa buat program bersama dengan kumpulan warga negara asing tanpa dokumen ini untuk meyakinkan mereka supaya mereka dapat keluar
dan kita dapat memberi vaksin kepada mereka tanpa rasa takut mereka akan ditangkap. Ya. Soal warga negara asing tanpa dokumen ini kita boleh memurnikan kemudian. Ya. Sekarang ini yang penting adalah kita selamatkan semua daripada pandemik ini. Ya, YB, ada soalan di Facebook. Ahmad Rizwan bertanyakan tentang pengumuman Kerajaan Negeri Selangor akan membeli vaksin untuk rakyat negeri Selangor. Jadi apa perkembangannya dan bagaimana pengumuman ini ataupun pelaksanaannya nanti kalau dilaksanakan masuk di dalam sistem nasional itu? Ya, saya mengalu-alukan kalau ada kerajaan negeri yang minat untuk membeli bekalan sendiri. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, masalah dia bukan pada niat ataupun kemampuan. Masalah dia ataupun cabaran dia adalah pada bekalan. Sekarang ini memang tidak ada bekalan. Melainkan ada vaksin-vaksin baru daripada China dan sebagainya yang mula dijual pada pasaran swasta. Tetapi buat masa ini tidak ada bekalan ataupun tidak ada pendaftaran daripada mana-mana syarikat selain daripada syarikat yang telah pun kita umumkan untuk kerajaan persekutuan. Tetapi kalau nanti kerajaan negeri mampu mencari bekalan, saya rasa kita boleh selaraskan, tidak ada masalah. Malah saya pun semalam telah mengadakan sesi libat urus dengan Yang Amat Menteri Besar Selangor bagaimana pasukan bertindak di peringkat persekutuan yang diketuai oleh saya dapat kerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor walaupun tidak ada bekalan sendiri, tetapi dalam melaksanakan program imunisasi kebangsaan di Negeri Selangor, program nasional. Ya, sebab kita kena kerjasama walaupun Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Selangor berbeza-beza parti politik, itu kita tolak ke tepi. Yang penting adalah penyelarasan antara pusat dan juga negeri. Itu yang penting. Tapi kalau mereka berjaya dapat bekalan tambahan, alhamdulillah. Tetapi saya juga telah memaklumkan kepada MD Selangor, kerajaan pusat telah mencukupi vaksin yang mencukupi untuk semua penduduk di Malaysia, termasuklah di negeri Selangor. YB, saya kira dalam kita upbeat tentang bagaimana akan bermulanya projek imunisasi ini menjelang besok 2.30 petang, tetapi kita juga tidak boleh meremehkan rasa takut, rasa gusar dalam kalangan rakyat yang sebenarnya real, dan selalu saja rasa takut dan gusar ini akan cepat trigger pelbagai perkara yang tular yang tidak semestinya berasaskan kepada fakta. Kogilavani misalnya di Facebook, banyak yang ditanyakan tentang ketakutan apa akan berlaku kalau ada side effect sejurus mendapat suntikan. Saya kira ini cabaran yang besar, khususnya sebagai Menteri Penyelaras, harus membina keyakinan yang tinggi. Komen YB. Ya, yang pertamanya kita perlulah memberi penjelasan dan penerangan yang jelas. Kalau sekiranya nak cakap tentang kesan sampingan vaksin COVID-19, ia lebih kurang sama dengan kesan sampingan vaksin-vaksin yang lain, seperti sakit ataupun bengkak di tempat yang disuntik, penat, sakit kepala, sakit sendi dan sebagainya. Ini biasa, ya. Kalau kita ambil vaksin untuk umat Islam, vaksin meningokal meningitis yang kita suntik sebelum kita pergi ke Tanah Suci pun kesan sampingannya sama, ya, dan dilaporkan daripada luar negara, jutaan orang yang dah terima vaksin. Kalau ada pun kesan sampingan, ia sangat sikit dan dalam tempoh masa sehari dua selesailah. Tetapi dalam keadaan luar biasa, ya, yang kita sebenarnya tidak menjangkakan, sebab vaksin ini pun telah pun diuji dan telah pun diberi kepada jutaan manusia di dunia. Tetapi kalau sekiranya berlaku apa-apa kesan sampingan yang serius, yang pertamanya sistem kesihatan awam akan jaga mereka yang akan memberi rawatan kepada mereka yang mengalami kesan sampingan yang serius, dan Jemaah Menteri telah setuju untuk menubuhkan skim tabung kecederaan sekiranya berlaku apa-apa kecederaan ataupun kesan sampingan yang serius terhadap mereka yang menerima vaksin ini. Tetapi satu lagi saya nak sebut adalah saya harap, ya, saya akan usahakan supaya pelan komunikasi kita mantap. Sekiranya apa-apa tular, kita akan jawab dengan cepat dan pantas. Tetapi rakyat juga mestilah melaksanakan usul periksa dan kaji sebarang berita yang mereka menerima, ya. Katalah dalam 23 juta rakyat Malaysia yang akan disuntik, ada seorang yang disuntik dan secara kebetulan disebabkan dia takut ke, dia gemetar, dia pengsan. Dan ada orang yang mengambil rakaman kamera tersebut. Dia kata, oh, dia pengsan disebabkan vaksin.
dengar penjelasan daripada pakar nanti, ya, sama ada apa yang berlaku kepada orang tersebut adalah disebabkan kepada vaksin ataupun secara kebetulan, ya. Jadi jangan kita percaya dengan cepat apa yang akan tular nanti, sebab saya percaya dan yakin banyak berita-berita yang tidak sahih akan tular. Dan saya janji bahawa penerangan dan juga komunikasi daripada kerajaan pusat adalah telus dan adalah pantas. Ya, YB, dengan tidak mewajibkan penerimaan vaksin ini juga, ia empowers kelompok anti vaksin ini, kelihatan hujahnya, kerana ia tidak diwajibkan. Dan itu menjadi cabaran juga nanti kalau menjelang fasa ketiga, kelihatannya, ya, kita tidak tahu, kita ingin membina keyakinan, tetapi oleh kerana ia tidak diwajibkan, ada polemiknya yang tersendiri. Dan counter naratifnya akan datang daripada kelompok yang anti vaksin ini. Ini juga harus dibereskan. Ada sebenarnya sebahagian besar daripada negara di dunia tidak mewajibkan vaksin ini. Malah Badan Kesihatan Dunia WHO menggalakkan supaya ia dilaksanakan secara sukarela, dan kita membina keyakinan rakyat melalui komunikasi risiko dan juga maklumat yang sahih, dan juga keyakinan apabila lebih ramai lagi menerima vaksin. Jadi selepas fasa pertama, saya yakin ramai yang akan yakin, sebab barisan doktor, jururawat, dentis dan sebagainya akan terima vaksin, dan mereka akan memberi keterangan kepada orang ramai bahawa vaksin ini bagus dan tidak memberi kesan sampingan yang serius. Baru-baru ini Indonesia telah umumkan bahawa mereka separa seperti mana yang saya dapat memahami, seolah-olah mewajibkan vaksin ini, ataupun mereka menarik kebebasan kepada mereka yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19. Buat masa ini Malaysia masih lagi tidak berpendirian seperti itu. Kita yakin bahawa kita dapat membina keyakinan rakyat Malaysia. Walaupun mungkin apabila kita mula peringkat awal ini ada yang masih lagi tidak yakin, tetapi saya percaya apabila kita melaksanakan fasa yang seterusnya dan lebih ramai lagi melihat faedah yang kita dapat daripada vaksin ini lebih daripada risiko, saya percaya rakyat Malaysia akan tampil dengan begitu ramai untuk menerima vaksin. Apa lesson learn daripada pengalaman Indonesia itu dalam soal mewajibkan vaksinasi ini, YB? Ya, mungkin mereka dalam satu keadaan di mana kes-kes mereka terlalu tinggi dan tidak terkawal, seperti mana yang kita melihat mengikuti berita, dan kadar kematian mereka pun agak tinggi. Mereka terpaksa menggunakan satu tindakan yang agak agresif, ya. Mungkin disebabkan mereka dalam keadaan untuk cuba mengawal wabak yang sangat-sangat tular di negara mereka. Mungkin di penghujung ini ramai juga rakyat Malaysia yang begitu nasionalistik, ternanti-nantikan apakah mungkin nanti Malaysia menghasilkan vaksinnya sendiri. Ya, untuk makluman penonton semua, salah satu kekesalan saya menggalaskan tugas Menteri Penyelaras Imunisasi ini adalah kita terpaksa beli daripada luar, dan kita tidak berjaya menghasilkan vaksin di Malaysia. Dan ini meletakkan kita dalam keadaan yang bergantung kepada negara-negara lain. Sebab itu kita terpaksa tunggu bekalan sampai daripada luar negara. Sebab itu sebagai Menteri Sains, saya telah meluluskan peruntukan kepada Universiti Melaya dan Universiti Putra Malaysia untuk melaksanakan R&D bagi vaksin coronavirus. Kalau bukan coronavirus COVID-19, jenis coronavirus yang lain yang mungkin akan muncul dalam masa depan. Selain daripada itu, saya juga dalam perjanjian pembelian vaksin Sinovac dan juga pembelian vaksin CanSino dalam perundingan dengan pihak Rusia, saya telah minta supaya sebahagian daripada pembuatan vaksin itu mereka buat di sini. Sebab itu 27 hari bulan Sinovac punya vaksin yang sampai, dia akan datang ke sini dalam bentuk bukal, dia akan cairkan dan dia akan masukkan dalam botol di kilang Pharmaniaga di Malaysia. Jadi ini adalah nilai tambah. Dan
satu lagi adalah ujian kajian vaksin yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan daripada Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences, supaya kita jadi hub untuk uji kaji klinikal bagi perubatan dan juga vaksin. So ini masa depan kita. Jangan nanti kalau ada pandemik terpaksa kita bergantung harap kepada luar negara. Ya. Ya YB, kita di hujung waktu. Namun begitu, antara mesej utama yang kalau boleh saya perpanjangkan dalam kesempatan lain adalah berkait tentang kekesalan YB itu tadi. Lesson learn daripada episod ini agar kita kalau berdepan lagi dengan situasi sebegini, di manakah inflection pointnya untuk kita bertindak secara strategik demi masa depan negara. Terima kasih YB dan mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk menggalas tugas mega ini dia dalam memastikan keselamatan semua. Dan terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.